Kita nak terus sahaja bersama dengan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin ketika ini menerusi Skype. Halo, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, mungkin kenyataan daripada pagi tadi juga mencetuskan pelbagai statement dan juga kenyataan daripada Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Tetapi sebagai Ketua Penerangan, apa yang Datuk Seri boleh nyatakan dan boleh memberi penjelasan berhubung dengan tindakan Datuk Xavier ini? Ya, seperti mana yang dihuraikan oleh Sejurus Agung Parti sebentar tadi, saya nak ambil barisan ataupun perenggan yang terakhir tadi yang pada saya begitu penting. Ini berlaku kerana kerajaan pada hari ini desperate untuk mengabsahkan kerajaan tersebut menggunakan alasan darurat tidak bersidang di Parlimen dan dalam masa yang sama menggunakan keadaan ini untuk sama ada menekan dalam bentuk ugutan ataupun memberi habuan kepada ahli-ahli Parlimen pembangkang. Ini satu perkara yang saya fikir rakyat semua dapat menilai dan faham. Dalam usaha kita untuk memulihkan keadaan negara selepas daripada kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, sekarang ini sedang diusahakan program vaksinasi dan sebagainya. Sepatutnya dijadikan agenda utama kerajaan itu adalah untuk memberikan tumpuan kepada memulihkan negara, beri keyakinan kepada rakyat, membantu rakyat dari segi ekonomi dan sebagainya. Tetapi itu tidak berlaku, malahan kerajaan dilihat bersungguh-sungguh untuk membeli ataupun mengungut ahli-ahli Parlimen untuk menyatakan sokongan. Ini satu perkara yang amat dikesali kerana kita tahu bahawa pengkhianatan seperti ini menunjukkan kerajaan itu tidak stabil dan mereka boleh berbuat apa saja untuk terus kekal berkuasa. Datuk Seri, melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Datuk Saifuddin Nasution, menyatakan bahawa gesaan untuk ahli Parlimen keadilan untuk kekal teguh dan juga istiqamah berpegang kepada prinsip dan juga landasan perjuangan reformasi dan tidak tunduk kepada mana-mana umpan habuan dan juga ugutan. Bagaimana melihat kepada prinsip dan juga pegangan dalam ahli PKR itu sendiri buat masa ini? Prinsip itu jelas, ya, kita berpegang kepada deklarasi Pembatang Pauh yang telah menggariskan garis-garis besar perjuangan keadilan itu sendiri. Pada saya ada hikmah di sebalik pengkhianatan Xavier dan rakan-rakan ini terhadap parti. Dan yang lebih penting lagi, mereka mengkhianati mandat rakyat yang telah diberikan pada PRU yang lepas. Namun tentunya ia membantu keadilan untuk menapis parti kami ini daripada unsur-unsur yang boleh dikompromi. Justru dalam kita membuat persiapan menuju PRU yang ke-15 ini, tentulah kita boleh memanfaatkan peluang ini, menampilkan barisan calon yang lebih mantap dan berintegriti. Dan pada masa yang sama juga, saya juga ingin meminta maaf bagi pihak parti kepada penyokong dan pengundi yang meletakkan kepercayaan mereka terhadap kita. Namun, sebenarnya yang saya jelaskan di peringkat awal tadi, kita sekarang berhadapan dengan cabaran yang unprecedented dari sebuah kerajaan haram yang desperate. Justru kita juga berhadapan dengan realiti-realiti semasa ini. Tetapi, kita akan tetap berpegang teguh kepada janji kita kepada rakyat untuk menegakkan apa yang kita sebut sebagai integriti dan juga keadilan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memulihkan ekonomi dan akan terus berjuang untuk menamatkan politik kotor yang merupakan intipati kerajaan PN pada hari ini. Datuk Seri, apa tindakan dalam PKR itu sendiri untuk buat masa sekarang ini? Ya, sekarang ini mana yang ditegaskan tadi ialah setiap kali dalam pertemuan kita bersama-sama ahli-ahli Parlimen, kita banyak membahaskan isu-isu berkaitan dengan rakyat, keadaan negara dan sebagainya. Dan sudah pastilah bila kita berdepan dengan mereka yang khianat ini, tentunya mereka tidak akan lari daripada berdepan dengan tindakan undang-undang. Mana yang ramai di luar sana telah mengetahui, sebelum kita bertanding dahulu kita telah memberikan satu aku janji bahawa akan tetap setia dan kepati, dan kalau kita ingkar, kita khianat, kita tentunya akan berdepan dengan risiko di mahkamah. Jadi pada saya, itu satu perkara yang semua rakyat tahu
betapa seriusnya kita, betapa tegasnya kita untuk mengikat ahli-ahli parlimen setia dan juga tidak khianat kepada mandat dan juga perjuangan parti. Namun, seperti yang saya sebutkan tadi, ada kalangan yang rela melacurkan diri mereka dalam konteks ini. Datuk Seri, bila bercakap berkaitan dengan khianat ini, seperti yang Datuk Seri nyatakan tadi, ia bukan bermula hari ini. Malah dalam politik itu berlaku dari semasa ke semasa. Tetapi kalau nak bercakap berkaitan dan juga kita mengulas berhubung dengan perkara ini, orang yang mengkhianati dan juga bagi mereka yang menawarkan sesuatu, bagaimana keseimbangan dan juga tindakan daripada kedua-dua ini diambil perhatian, terutamanya dalam parti itu sendiri. Mereka yang mengkhianati dan juga mereka yang menawarkan sesuatu kepada yang hendak mengkhianati berkenaan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, pasti ada motivasi tertentu dalam konteks mereka untuk membuat khianat kepada parti dan juga mandat rakyat ini. Dan seperti mana yang dijelaskan dengan panjang lebar oleh pimpinan parti sebelum ini dan selepas daripada pengkhianatan ini, jelas menunjukkan bahawa di manakah komitmen parti itu sendiri. Kita telah gariskan perkara-perkara dan tindakan yang telah kita buat dalam memastikan agar tidak ada lagi mereka yang mengkhianati perjuangan dan juga mandat rakyat ini. Namun seperti mana yang saya jelaskan bahawa dalam keadaan desperate ini, dalam keadaan kerajaan yang tercari-cari sokongan dan bimbang dengan kejatuhan mereka, mereka akan buat apa saja. Seperti mana diungkapkan tadi melalui umpan dan juga ugutan. Ini adalah satu perkara yang pada saya sepatutnya wewenang pemerintah seperti SPRM, bagasi dalam negeri dan sebagainya digunakan untuk menyiasat apakah ada unsur-unsur seperti ini berlaku ketika mana seseorang wakil rakyat itu mengkhianati atau mengalihkan sokongan mereka. Pasti ada sebab, pasti ada motivasi. Tetapi yang kita lihat sebaliknya, dan ini yang menjadikan tanda tanya dan juga 1000 persoalan, kerana kita tahu rakyat dia tidak bodoh kerana mereka telah membuat perubahan sebelum ini, dan bila mereka mahukan perubahan, mereka mahukan kerajaan yang mereka pilih dalam sehari yang lepas untuk melaksanakan janji-janji yang telah kita utarakan. Tapi kita lihat perkara berlaku sebaliknya. Justru pada saya ini merupakan satu proses filtering, proses penapisan. Saya masih lagi berpendirian bahawa kerajaan sewajarnya terus membuka parlimen dalam, kalau betul mereka berani, kalau betul mereka mempunyai kekuatan yang absah, buka parlimen, kita bahaskan isu-isu rakyat di parlimen dan jangan berselindung di sebalik proklamasi darurat ini yang kita tahu bahawa Pertuan Agong sendiri pun telah menyatakan bahawa sewajarnya parlimen ini boleh bersidang, dan jangan berselindung di sebalik ini, buka parlimen, kita bahas isu rakyat dengan baik di dalam parlimen, dan apa saja isu, sama ada isu yang berkaitan dalaman parti, isu berkaitan pengkhianat dan sebagainya, kita boleh address di dalam parlimen. Dan juga Datuk Seri, pastinya kalau kita menerima tekanan dan juga kita menerima sesuatu daripada perkara yang ditawarkan, contohnya, adakah PKR menyediakan satu ruang yang selesa sekiranya ahli politik itu ditekan ataupun apa sahaja tindakan yang berlaku dalam suasana dan juga landscape politik dalam PKR itu? Ya, support sistem kita ada. Misalnya kalau kita tengok contoh yang berlaku kepada ahli parlimen sekejap, diberikan sogokan dan sebagainya, dan kemudian SPRM meminta kita buat laporan, dan memberitahu kepada mereka, dan seluruh kepimpinan parti itu bersama-sama dengan ahli parlimen sekejap. Jadi pada saya soal sokongan dalaman parti itu tidak perlu dijadikan sebagai satu isu. Dan itu kalau ada yang bangkitkan, ia merupakan satu alasan yang cukup remeh, yang mana kita tahu bertujuan untuk menjustifikasikan tindakan mereka. Kalau misal tak boleh saya peringatkan kawan-kawan di luar sana, rakyat di luar sana, kalau tengok laras bahasa kenyataan yang dibuat oleh Xavier dan Larry dan kawan-kawan yang lain pun lebih kurang sama saja laras bahasanya. Jadi itu satu perkara yang pada saya merupakan alasan yang remeh. Apabila berlaku tekanan, berlaku ugutan-ugutan seperti ini, parti mempunyai keseluruhan support system, sokongan kepada mereka yang berhadapan dengan situasi ini. Sebab itulah kita nyatakan awal lagi bahawa kita kesal ada ketikanya ataupun ada bukti-buktinya kemungkinan wujud agensi-agensi ini dijadikan senjata. Jadi kita preempt, kita memberikan bayangan, kita tidak mahu agensi-agensi seperti ini dijadikan senjata untuk digunakan terhadap ahli-ahli parlimen pembangkang. Itu satu peringatan.
kalau yang cukup penting dan usaha yang telah pun kita kemukakan kepada khalayak. Dan juga Datuk Seri, akhir sekali saya nak bertanyakan berhubung dengan apa yang berlaku ini mungkin membawa rentetan sejak setahun yang lalu. Ada yang keluar daripada PKR dan sebagainya dan ia berlanjutan sehingga ke hari ini apabila ada yang meletak jawatan dan juga meninggalkan PKR. Apakah berlaku pergolakan yang besar dalam PKR itu sendiri tanpa melihat kepada anasi-anasi luar? Ya, soal yang dibangkitkan oleh saudara adalah pergolakan pasca pemilihan. Di dalam mana-mana parti politik pun terdapat cabaran dan dinamik yang tertentu. Ibarat saya selalu menyatakan, ibarat kocakan air kopi, air di dalam cawan. Ia tidak patut melimpah dan menukarkan parti. Dia sepatutnya diselesaikan secara dalaman dan kita telah pun menyelesaikan secara dalaman. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, motivasinya berlainan. Ada di kalangan pimpinan-pimpinan tertentu yang mungkin merasakan bahawa ini masanya ya untuk untuk memijak orang lain untuk naik ke atas kan. Ini satu tindakan yang pada saya bacol dan tidak berdasarkan kepada prinsip kepimpinan yang jelas. Pada saya dalam hal kita berhadapan dengan situasi seperti ini, yang pentingnya apa? Yang pentingnya ialah apabila parti ini menawarkan khidmatnya kepada rakyat, kita mempunyai agenda yang cukup jelas. Memberikan keadilan, melakukan reformasi dan sebagainya. Selagi tidak tercapai, selagi itulah ahli parlimen daripada keadilan khususnya harus bersama dalam perjuangan ini. Justru kalau ada yang terfikir, pada saya itu merupakan mereka yang mengambil satu pendekatan jalan singkat dan tidak ikhlas dan tidak istiqamah dan tidak setia kepada perjuangan kita untuk membantu rakyat. Datuk Seri, sedikit lagi saya nak mengambil apa yang Datuk Seri sebut berkaitan dengan kocakan. Adakah selepas 2 tahun, setahun kocakan itu masih lagi belum berjaya dan juga mampu diselesaikan dalam parti? Kita lihat setelah mereka yang khianat itu keluar, nampak di kalangan pimpinan itu solid, ya, kemas. Dan kita bekerja dalam satu pasukan. Tidak pernah lagi kita terdengar sama ada kenyataan terbuka ataupun kenyataan-kenyataan yang bersifat sindiran dikeluarkan oleh mana-mana pemimpin parti. Kita meletakkan kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar untuk mengembalikan mandat rakyat sebagai Presiden Keadilan dan juga pengurusi Pakatan Harapan. Dan kita menyatakan ini dengan penuh kesedaran bahawa rakyat telah memberikan kita amanah pada periode yang lepas dan sewajarnya kita berusaha untuk mengembalikan semula mandat ini. Justru pada saya tidak timbul isu kalau ada lah di kalangan yang ingin memainkan isu bahawa kononnya parti ini masih lem bergolak. Itu tidak benar kerana kita telah selesaikan. Mereka yang ingin melihat parti ini hancur pun telah pun keluar daripada parti dan kita berada dalam pasukan jamaah yang solid, yang istiqamah kepada perjuangan keadilan.